Yang menjadi perbahasan hukum pada ayat tafsir ayat hukum kita pada malam ni, iaitu ayat yang dah acap kali kita dengar setiap kali pada hari Jumaat, ketika khutbah Jumaat, ayat yang mesti dibaca oleh khatib yang membaca khutbah, yang mana ayat pada ayat 56 surah Al-Ahzab, yang mana Allah SWT telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT pada malam ni kita dapat dipertemukan oleh Allah SWT bersama-sama setelah kita mengerjakan kefarduan maghrib secara berjemaah. Mana ini adalah kali pertama kita bertemu kembali setelah PKP, di mana saya tidak dapat hadir pada bulan yang lalu disebabkan saya dijangkiti COVID lah. Saya dan ahli keluarga saya dijangkiti virus COVID sehari atau 2 hari sebelum kuliah di Masjid Al-Falah. Walaupun tak tahu daripada mana, sebab kebanyakan masa duduk di rumah, tapi pun positif. Mungkin satu ujian lah buat saya dan ahli keluarga lah, serta dengan ibu, ayah, adik-beradik semua, isteri, anak yang baru lahir pun positif kan. Alhamdulillah, atas doa sahabat-sahabat dan umat Islam, saya disembuhkan lah. Namun saya masih ada batuk sedikit lagi, masih ada kesan post COVID. Jadi minta maaf lah sekiranya dalam kuliah ni saya terpaksa makan gula-gula. Kalau dah gatal sangat tu, saya terpaksa juga makan gula-gula. Ini benda yang saya dah pernah buat pun sebelum daripada zaman COVID lagi. Saya pun pernah banyak kali batuk. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah lah kita dipertemukan balik juga pada kali ini, bagi menyambung kuliah bulanan kita dalam mengupas berkenaan tafsir Ayatul Ahkam. Ataupun dengan judulnya Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam, karangan Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Saya tak tahulah di masjid ni, tapi di masjid ni saya dah bagi tahu ataupun tak, saya pun tak ingat, sebab kali terakhir kuliah saya pun tak ingat bila. Tapi buat pengetahuan ataupun bagi mereka yang belum tahu, Syekh Ali As-Sabuni yang pengarang kitab pengajian yang kita baca setiap bulan ni, Syekh Dr. Ali As-Sabuni, yang biasa saya panggil dengan Hafizahullah Ta'ala, di mana merupakan gelaran yang selalu ataupun kebiasaannya
kita panggil pada ulama-ulama yang masih hidup, ulama ataupun pejuang Islam yang masih hidup. Kita mendoakan mereka dijaga, sentiasa dipelihara, sentiasa istiqomahkan di dalam jalan perjuangan oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah kita sebut dengan hafizahullah ta'ala. Tapi pada kali ini saya menyebutnya dengan rahimahullah ta'ala kerana buat pengetahuan hadirin semua, Syekh Ali As-Sabuni telah pun meninggal. Telah pun meninggal dunia pada bulan Sya'ban yang lepas sebelum Ramadan. Mungkin ada yang perasan tapi tak ingatlah. Dia tak ingat yang meninggal tu sebenarnya pengarang kitab yang kita baca ni. Pada bulan Mac yang lepas. Pada bulan Mac di Turki. Walaupun Syekh Ali As-Sabuni ni merupakan ulama besar yang dilahirkan di Syria, di Aleppo, Syria. Yang sebaris dengan syekh-syekh ataupun ulama yang antara kita dengar pengarang tafsir Munir, Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Muhammad Zuhaili adiknya, Syekh Ramadan Al-Buti pengarang fiqh sirah. Itu ulama-ulama yang biasa kita kenal. Syekh Mustafa Burah yang mengarang kitab fiqh manhaji yang biasa dibaca di setengah masjid, fiqh manhaji. Jadi Syekh Ali As-Sabuni setaraf dengan mereka semua. Tapi akhir hayatnya beliau dikebumikan di Turki. Di Turki sebab kita pun tahu Turki, Syria macam mana. Jadi Turki ketika dalam umur 91 ataupun 93, ada beberapa pandangan lah, kata 91 ataupun 93 tahun. Jadi marilah sama-sama terlebih dahulu sebelum kita menyambung kuliah kita, marilah sama-sama saya mengajak para jemaah yang hadir pada malam ni, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk almarhum Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Juga sebelum saya terlupa kan, yang mana baru ni kita juga kehilangan seorang lagi ulama negara kita, iaitu Syekh Fahmi Zamzam Al-Maliki. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal, tapi seingat saya lah, lepas saya balik belajar dulu 2014 ke 2015, disebabkan kerinduan kepada Syekh Fahmi Zamzam, saya bertemu dengan Syekh almarhum Syekh Fahmi sebenarnya di Masjid Al-Falah ni. Di Masjid Al-Falah ni, di sinilah tempat saya kenal almarhum, yang mana membawalah kepada saya mula berkuliah di sini pula. Jadi Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, yang mana kita kenal ketokohan beliau, telah pun meninggal dunia pada minggu lepas. Jadi saya juga mengambil kesempatan ni untuk sama-sama para jemaah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan asbab kita sedekahkan ataupun melakukan kebaikan kepada mereka yang telah meninggal dunia, insya-Allah pada satu hari nanti ketika kita pergi pula, ketika mana kita meninggal, insya-Allah kita juga didoakan sama oleh seluruh umat Islam ke atas kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okey.
Alhamdulillah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk tajuk yang baru. Setelah kita selesai mengupas tajuk yang lepas, iaitu berkenaan hukum hakam perkahwinan dengan ahli kitab. Wanita ahli kitab. InsyaAllah pada malam ni kita masuk satu tajuk tajuk baru, tajuk ringkas. InsyaAllah malam ni kita habis. Tapi tafsir tak belajar macam tu. Tafsir hakikatnya bukan belajar macam tu. Tapi apa yang saya sampai ni isi-isi penting saja. Kalau sebenarnya tafsir, mengaji tafsir ni belajar sekali dengan ilmu-ilmu alat, ilmu nahu, ilmu bahasa sekali yang disebut dalam tafsir sekali. Tapi apa yang saya sampaikan ni, saya hanya nukilkan. Saya pun bukan ahli tafsir. Saya hanya menukilkan tulisan-tulisan ulama', iaitu tulisan Syekh Ali As-Sabuni. Itu pun pada poin-poin yang penting sahaja. Jadi insyaAllah pada malam ni kita masuk pada bab alamak pada bab berkenaan babu fi fadilati salati ala fi hukmi salawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan berkenaan hukum hakam. Hukum hakam berkaitan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu ayat ataupun dua ayat yang akan dibicarakan. Tiga ayat, iaitu ayat 56, 57 dan 58 suratul Ahzab. Suratul Ahzab 56 sampai 58 yang menjadi perbahasan kita pada malam ni. Yang mana Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Jadi tiga ayat ni yang menjadi perbahasan hukum pada tafsir ayat hukum kita pada malam ni, iaitu ayat yang dah acap kali kita dengar setiap kali pada hari Jumaat, ketika khutbah Jumaat, ayat yang mesti dibaca oleh khatib yang membaca khutbah, yang mana ayat pada ayat 56 surah Al-Ahzab, yang mana Allah SWT telah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita tahu maksud dia. Dan kita mengambil faham apakah tafsiran dia. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sini adalah Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah ke atasnya, wasallimu taslima, dan salam sejahtera dengan penuh penghormatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah terjemahan pada ayat 56 suratul Ahzab, yang mana
pernah tak kita tahu di situ terdapat satu hukum yang jelas, yang jelas dan disepakati oleh para ulama zaman salaf, yang dinukilkan fatwa ni di dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ahkam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi telah menukilkan satu fatwa, satu pandangan ulama berkenaan hukum yang terkandung di dalam ayat ni, yang mana telah disebutkan Allah dan para malaikat berselawat. Mereka ni berselawat. Allah, yang ni Tuhan kita, para malaikat, ciptaan yang mulia, berselawat ke atas Nabi yang paling mulia. Dan kemudian disebutkan, wahai orang beriman, berselawatlah. Berselawatlah. Tahu tak kita bahawa lafaz sallu di sini telah sebenarnya mempunyai hukum yang jelas. Hukum yang jelas. Kerana dia menggunakan sirah amr, ataupun lafaz ataupun satu ayat suruhan. Sallu, sirah amr. Amar ni maksudnya suruhan. Sallu, selawatlah. Jadi di sini, tapi sirah amr tak semuanya maksud wajib. Kadang-kadang ada sirah tu sebenarnya membawa kepada maksud sunat, dan ada juga sirah amar tapi sebenarnya membawa kepada maksud harus. Tapi sirah amar dalam ayat sallu alaih ni, apakah ia membawa kepada maksud wajib ataupun sunat muakkad ataupun sebenarnya harus? Jadi itu jadi perbahasan ulama dalam ayat ni. Ada perbahasannya. Walaupun saya sebut tu ada kesepakatan, tapi sebenarnya ada perbahasannya. Masih ada perbahasan. Jadi bahasan berkenaan hukum berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi pernah tak kita dengar, sama ada daripada ustaz ataupun mana-mana ulama, berkenaan ada tak mereka menyebutkan apa hukum berselawat ke atas Nabi SAW? Kebiasaan yang kita dengar adalah galakkan-galakkan, fadilat ataupun anjuran untuk berselawat. Tapi apakah selawat tu hukum ni wajib ataupun sunat? Itu yang menjadi pokok perbincangannya dalam ayat ni. Jadi kata ulama, kata al-tafsir, ayat 56, 57 dan 58 ni mempunyai perkaitan, mempunyai irtibat bil ayatis sabiqah, dengan ayat sebelum dia. Apa ayat sebelum dia? Ayat sebelum dia adalah pada ayat 53 dan 54 surah yang sama. Ayat ni 56, 57, 58. Ayat sebelumnya 53 dan 54. Ayat yang telah pernah menjadi tajuk perbahasan kita sebelum ni, iaitu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk rumah nabi, illa ayyuzana lakum, melainkan dengan izin. Ila ta'amin ghaira nazirin innahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'antum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Inna zalikum kana yu'zin nabi fayastahi minkum, ila akhir ayat tu panjang. Saya nak ulang balik pun perbahasan kita sebelum ni tak ada lah, tapi cukuplah. Saya sebutkan balik bahawa ayat ini adalah berkenaan hukum kita masuk ke dalam rumah seseorang, terutamanya Nabi SAW. Apakah ianya dibenarkan ataupun tidak? Jadi jelas-jelaslah dalam ayat tu, la tadkhulu buyutan nabi, wahai orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk rumah nabi melainkan dengan izin.
Dan dalam ayat itu juga membawa hukum berkenaan jangan kamu melihat wajah isteri Nabi. Kan? Secara direct, atau ada ayat berkenaan hijab, hijab isteri-isteri Nabi. Kemudian adanya hukum dalam ayat yang sama berkenaan hukum berkahwin dengan isteri-isteri Nabi. Disebut dalam ayat-ayat yang sama. Tapi poin dia kat sini adalah inna zalikum kana yu'zin nabi fayastahyi minkum. Sesungguhnya yang demikian tu, iaitu hukum-hukum yang dilarang tadi, sesungguhnya yang demikian itu yu'zin nabi, menyakiti, ataupun menyusahkan, ataupun tidak disukai oleh Nabi, tidak diredai oleh Nabi SAW. Fayastahyi minkum. Sekalipun firman Allah SWT, sekalipun Nabi itu pemalu, sekalipun Nabi tidak sampai hati nak mengucapkannya, tapi apa yang dilakukan itu salah. Jadi disebutkan di sini, apa berkaitan ayat ni, hukum dalam ayat ni dengan hukum dalam ayat 56 tu. Jadi kata ahli tafsir, ayat ni mempunyai kaitan. Ayat selawat ni mempunyai kaitan dengan ayat sebelumnya apabila Allah bercerita berkenaan keharaman. Keharaman sesuatu yang mana ianya menyakiti Nabi SAW. Menyakiti Allah dan menyakiti Nabi. Sebab apa? Bila mana Nabi disakiti, maka ia juga membawa kepada kemurkaan Allah. Kerana dalam ayat 57, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Dalam ayat 57, lepas ayat selawat telah disebutkan bahawa innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang yang menyakiti ataupun orang yang melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tak redha, la'anahumullah, Allah akan laknat dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi apa maksud di sini? Maksud di sini adalah ayat ni, apa yang disebut menyakiti ni ataupun melakukan perkara yang tidak diredai ni Allah dan Rasul ni, adalah dimaksud ini adalah ayat sebelum dia, iaitu ayat berkenaan selawat. Selawat. Kerana apa? Kerana telah disebutkan ahli tafsir bahawa apabila dijelaskan bahawa Allah dan Rasul, Allah dan para malaikat pun yang maha mulia, Allah yang maha mulia pun berselawat ke atas Nabi SAW. Kenapa kita yang kerdil ni, yang tidak ada martabat, yang tidak ada, yang hina, di sisi Tuhan tidak mahu untuk berselawat? Jadi nak kata yang maha mulia pun berselawat, tapi kenapa yang tak maha mulia ni, kenapa yang hina ni tak nak selawat? Itu maksud di situ. Kerana apa? Kerana disebutkan apabila seseorang itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, seperti mana dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sebutkan anzilun nas manazilahum, letakkanlah seseorang itu pada tempatnya. Maksudnya apabila tidak meletakkan Nabi pada tempatnya, maka itulah yang membawa kepada laknat Allah SWT. Jadi yang dapat difahami di sini adalah selawat. Selawat ni adalah salah satu perbuatan yang meninggikan darjat Nabi SAW. Tapi apabila umat ni tidak berselawat, yang mana selawat tu khusus, amalan khususiat untuk umat ni, bukan umat terdahulu. Hatta Nabi Musa AS pun nak jadi umat ni, nak dapat fadilat khususiat, tapi tak dapat. Apabila khususiat yang diberikan pada umat ni tidak digunakan dan tidak meletakkan Nabi pada tempatnya, iaitu tidak berselawat ke atas Nabi SAW. Berselawat ke atas Nabi SAW meninggikan darjat Nabi. Tapi apabila kita melakukan sebaliknya,
tidak berselawat, malas berselawat, tak mahu berselawat, maka sebenarnya bukanlah dia akan menjatuhkan martabat Nabi, tak. Martabat Nabi tetap akan bertambah tinggi, tapi yang jatuh martabat tu di sisi Allah SWT adalah martabat kita, martabat orang yang tidak mahu berselawat. Kerana itu adalah perbuatan, tidak mahu berselawat adalah perbuatan tidak meletakkan Nabi pada tempat dia. Sebab itulah disebutkan la'anahumullahu fi dunya wal akhirah. Allah melaknat di dunia dan di akhirat. Jadi dapat difahami di sini dengan jelas bahawa ia mempunyai satu hukum yang jelas di sini, bahawa ia adalah ia menjadi sandaran. Ulama dalam mengatakan bahawa berselawat ini adalah wajib. Berselawat hukum dia wajib. Tapi wajib macam mana pula tu? Itu pula menjadi perbahasan seterusnya. Kerana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sahih, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Kita dah banyak kali dengar hadis ni, cuma tak buat je. Nabi sebut, siapa yang selawat ke atas aku sekali, maka Allah akan balas, Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Jadi selawat ni telah, orang kata, telah disebutkan dalam hadis-hadis yang jelas. Bahkan Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam hadisnya, siapa yang selawat sekali maka Allah akan balas 10 kali. Hadis yang sahih. Siapa yang berselawat, man shalla alayya alf, siapa yang selawat 1000 kali, lam yamut hatta yubashshir lahu bil jannah. Siapa yang selawat 1000 kali, boleh mengamalkan selawat harian 1000 kali, maka lam yamut, dia tidak akan mati sehinggalah dia digembirakan, diberikan berita gembira bil jannah, dengan syurga. Maksudnya dia hidup lagi telah diberikan berita gembira dengan syurga. Janji Nabi. Dan hadis lain disebutkan, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang selawat ke atas aku sekali, sallallahu alaihi ashran, Allah akan balas 10 kali ganda. Wa man shalla alayya ashran, siapa yang selawat 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'ah, siapa selawat 10 Allah akan balas 100. Wa man shalla alayya mi'ah, dan siapa yang selawat hari-hari 100, man shalla alaihi biha alf, sallallahu alaihi biha alf, maka Allah akan balas 1000. Baru berselawat 100 kali je, tapi Allah dah balas dah 1000. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar, dan siapa yang dapat selawat 1000 kali, bukan 1000 kali ganda, tapi 1000 kali selawat, maka lam tamassahun nar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan dalam hadis lain juga disebutkan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashran, wa man shalla alaihi ashran sallallahu alaihi mi'ah, man shalla alaihi mi'ah kataballahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Disebut lagi dalam hadis lain, siapa selawat sekali Allah balas 10, siapa selawat 10 Allah balas 100. Siapa selawat 100, harus 100, kataballahu lahu bara'atun minan nifaq, maka ditulis ke atas diri dia, tercatat ke atas diri dia ni, kelepasan daripada sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik, menipu dan sebagainya, dia terselamat daripada sifat-sifat begini. Wa bara'atan minan nar, dan terselamat, kelepasan daripada api neraka. Wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada, dan di akhirat nanti, hari kiamat nanti, tempat dia adalah para syuhada. Walaupun dia bukan mati syahid, tapi tempat dia bersama syuhada. Sebab mereka yang dekat dengan Nabi SAW ni, mereka yang dekat dengan Allah SWT adalah mereka yang minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini golongan yang dekat dengan Allah di hari kiamat. Tak kira lah dia lahir zaman bila pun.
Dan termasuklah orang yang dekat dengan Nabi SAW pula adalah mereka yang banyak selawat. Aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan aqrabuhum minni fil qiyamah wa ahqahum bi syafaati aktsaruhum alayya salatan fid dunya lianna kathratu salati alaihi tadullu ala sidqul mahabbata wa kamalul wasilah. Jadi dalam hadis ni juga disebutkan bahawa orang yang paling utama ataupun paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawat. Jadi orang nak menjadi orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dekat dengan Nabi SAW bukanlah sebab dekat dengan zaman. Walaupun kita lahir di akhir zaman sekalipun dah nak dekat kiamat. Lagi mana kita selamatlah daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Kita lahir di akhir zaman sekalipun, tapi dengan kita banyak selawat dalam hidup kita, maka kita lah yang paling dekat dengan Nabi SAW. Walaupun kita lah yang paling jauh lagi jarak zaman dengan Nabi SAW. Bukanlah mereka yang paling dekat, tapi mereka yang paling banyak selawat dengan Nabi SAW. Jadi cukuplah hadis-hadis ni menceritakan berkenaan kelebihan. Banyak lagi kelebihan pada selawat ke atas Nabi. Jadi apa yang kita ragu lagi? Kerana ini semua disampaikan oleh Nabi SAW. Ada keraguan ke? Keraguan. Kita baca sekali Allah balas 10. Masih ada yang ragu. Yang mana sebab itulah ulama telah menetapkan pandangan berdasarkan zahir ayat yang kita bacakan awal tadi, bahawa hukum berselawat. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, hukum berselawat berdasarkan kesepakatan ulama, hukum dia adalah wajib. Hukum dia adalah wajib. Azan ke? Belum ya? Hukum dia adalah wajib. Walaupun ada pandangan-pandangan, ni adalah pandangan berdasarkan Imam Qurtubi. Ada pandangan lain mengatakan bahawa dia hampir kepada kesepakatan. Tapi Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahawa ini adalah kesepakatan ulama bahawa berselawat hukum dia wajib. Tetapi kewajipan ini adalah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Maksudnya jelas lah dalam ayat tadi menceritakan bahawa selawat ni wajib. Sallu, Allah suruh selawat, maksud selawat ni wajib. Tapi kewajipan ini adalah sekali seumur hidup. Cuma takkanlah kita ni memang betul-betul sekali je selawat ke atas dunia ni. Kerana kita tahu semakin banyak selawat, semakin dekatlah martabat kita dengan Nabi SAW. Sebab hukum berselawat sekali seumur hidup ni adalah hukum secara umum. Hukum berselawat secara umum. Namun perbezaan ulama berbeza pendapat dalam masalah, ni dah masuk bab hukum. Ulama berbeza pendapat dalam masalah apa hukumnya berselawat di dalam satu majlis, di dalam satu majlis yang mana menyebut nama Nabi SAW dalamnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-bakhilul lazi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya wahidah. Bakhil, Nabi sebut bakhil, orang yang dhukirtu indahu, nama aku disebut di depannya. Maksud dalam satu majlis disebutkan Nabi SAW, walam yusalli alaihi, tapi dia tak selawat pun ke atas aku. Jadi ulama berbeza pendapat apa hukum hukum berdasarkan hadis ni, iaitu dalam situasi di dalam majlis yang menyebutkan nama Nabi SAW. Apa hukum dia? Jadi ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa wajib selawat ke atas Nabi SAW setiap kali mendengar nama Nabi SAW disebut. Maksudnya kalau dalam majlis tu sebut nama Nabi 10 kali, maka kena baca 10 kali lah, tu wajib. Wajib hukum dia. Pandangan kedua mengatakan bahawa wajib
Wajib berselawat sekali je. Sekali je dalam majlis tu, tak kira lah dalam majlis tu menyebut nama Nabi berapa kali pun. Walaupun dalam majlis ni menyebut nama Nabi sampai 100 kali, tapi yang wajibnya hanya satu je. Lebihnya tak wajib. Ni apa yang dalam perbahasan tafsir ni lah. Maksudnya apa? Kenapa kita nak selawat sekali je? Bukan. Ni apa yang saya sebut ni adalah perbahasan tafsir. Pandangan ketiga mengatakan bahawa wajib berselawat lebih dari apa yang disebut di dalam majlis. Maksud kalau selawat dalam saya ataupun sahabat-sahabat orang sebelah ke sebut nama Nabi SAW, maka wajib kata orang yang mendengar je untuk berselawat. Berselawat lebih daripada kadar yang didengari. Kalau baca 10 kali, maka kenalah dia baca 11 kali ataupun 20 kali. Wajib hukum dia. Tapi tiga-tiga pandangan ni bukanlah pendapat jumhur. Kenapa? Kerana jumhur berpandangan bahawa selawat adalah selawat ke atas Nabi SAW ni merupakan amalan kurbah. Merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi amalan yang mendekatkan diri kepada Allah ni dia bukanlah bersifat wajib. Dia bersifat sunat muakkad. Maka hukum mereka yang berselawat ke atas Nabi SAW apabila mendengar dalam satu-satu majlis, maka hukum dia adalah sunat muakkad. Ini pendapat jumhur. Dan satu lagi perbahasan dalam bab hukum. Bab hukum tak banyak. Sebab tu saya kata malam ni habis. Tadi disebutkan hukum berselawat ke atas Nabi secara umum, sekali seumur hidup. Kemudian berselawat ke atas Nabi di dalam majlis. Apabila mendengar nama Nabi SAW dalam majlis. Kenapa dalam majlis ni? Kenapa Nabi sebut Al-Bakhil pada mereka yang dengan nama Nabi tapi tak selawat? Kenapa? Sebab kalau mendengar nama Nabi SAW pun tidak mahu berselawat, pun malas berselawat, apatah lagi mereka yang tidak apabila kita berada di luar daripada majlis yang menyebut nama Nabi SAW. Ya, kalau dalam masjid saja, dalam kuliah saja disebut nama Nabi berkali-kali tapi tak selawat, apatah lagi kalau kita keluar. Apatah lagi kalau kita pergi makan. Tengah-tengah makan, takkanlah menjadi kebiasaan kita selawat. Sedangkan orang selawat depan pun kita tak selawat. Itulah signifikan ataupun kenapa Nabi sebutkan sedemikian. Bahasan yang ketiga, apa hukum berselawat di dalam solat? Jadi ulama berbeza pendapat juga dalam perbahasan berkenaan berselawat di dalam solat. Ini solat fardu. Jadi pada pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, berselawat di dalam solat hukum dia wajib. Selawat dalam solat bila? Semasa tahiyat akhir. Tahiyat akhir yang tahu tahiyat akhir kan? Tahiyat akhir wajib baca selawat. Tak baca selawat batal solat. Ini adalah pandangan dua mazhab, termasuklah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang dua, iaitu mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah, mengatakan berselawat di dalam solat, iaitu ketika tasyahud akhir, hukum dia adalah sunat muakkad. Namun meninggalkannya dipandang buruk. Solatnya akan dipandang buruk. Jadi jelaslah di sini. Jelas dari sini bahawa takkanlah kita sebagai umat Islam, lagi-lagi yang bermazhab Syafi'i, takkanlah setiap hari kita hanya berselawat sekali saja ataupun 5 kali saja. Kalau sekali saja nampak sangatlah tak semayang. Takkanlah 5 kali saja. Jadi sudah tentulah sepatutnya berselawat, lagi-lagi mereka yang berada dalam majlis, dah tentulah berselawat lebih daripada kadar kebiasaan. Jadi selawat ni adalah amalan yang perlu diadakan.
perlu diadakan. Kalau selama ni kita banyak berzikir, subhanallah walhamdulillah, kita ada zikir-zikir yang wajib kita. Zikir-zikir wajib, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kita jadikan amalan harian. Wajib selepas solat. Seperti mana kata Syekh Fahmi Zamzam almarhum, saya ingat lagi dia sebut di sini, di masjid ni. 3 kali tu jangan kurang. Jangan lebih, jangan kurang. Kan dia kata pula, kenapa tak boleh lebih? Lebih lagi bagus. Maksudnya pada waktu tu. Waktu tu 33 kali sebab itu yang disebut dalam hadis. Nak baca lebih, bacalah selepas daripada tu. Tak ada masalah baca lebih. Tapi nak dapatkan fadilat dalam yang disebut dalam hadis tu, baca 3 kali. Dia kata Syekh Fahmi, baca 33 kali. Sekali pun kita imam dah baca dulu. Sekali pun imam dah baca lebih, kita lewat start contohlah. Tapi kita mesti kira sendiri. Sebab itulah dalam kita berzikir, bertahmid bersama dengan imam, sepatutnya kita jemaah-jemaah kira sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, 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 3 kali kira sendiri. Takut kurang. Ini kata almarhum. Samalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar. Baca itu bagi cukup. Setengah orang dia imam dah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia tak start lagi. Tapi bila imam habis, dia pun habis sama dengan imam. Itu adalah satu kerugian lah. Jadi sama juga amalan yang sepatutnya kita kena adakan. Setiap masa, setiap kali lepas solat, adakan. Tak kisahlah sikit sekali pun, 10 kali sekali pun, tapi mesti adakan. Sebab apa? Sebab dalam keseluruhan amalan, amalan-amalan fardu dan amalan-amalan sunat, amalan yang paling tak banyak, renyah dia, paling tak cerewet adalah amalan selawat. Sebab dalam hadis yang kita bacakan tadi, man shalla alayya wahidah, siapa yang selawat ke atas aku sekali, sallallahu alaihi ashran, Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Kata sahabat, qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan hadis tadi, ada sambungan sebenarnya hadis tu. Tapi kita biasa baca yang pendek tu je. Bertanya sebahagian sahabat kepada Nabi sallallahu sallallahu ashran liman salla alaika marratan wahidah. Allah akan berselawat 10 kali bagi orang yang berselawat ke atasmu, wahai Nabi, sekali. Hal zalik man kana hadirul qalb. Tanya sahabat, adakah selawat sekali itu adalah bagi mereka yang hadirul qalb, bagi mereka yang hadirnya hati? Apa maksud hadir hati? Maksud sahabat sini, adakah orang yang selawat sekali tu dia mesti khusyuk? Mesti khusyuk ke? Ataupun adakah mesti ikhlas ke? Ini adalah maksud sahabat. Hal zalika liman kana hadirul qalb. Jadi tanya sahabat, adakah berselawat sekali itu mesti khusyuk? Semua amalan di atas muka bumi ni, sama ada wajib ataupun sunat, semua wajib khusyuk. Ataupun bahasa lainnya, semua wajib ikhlas. Solat fardu ke, solat sunat ke, solat rawatib ke, solat tahajud ke, semua wajib ikhlas dan wajib khusyuk. Wajib khusyuk. Solat fardu sekalipun wajib khusyuk, mesti khusyuk. Ulama kata mesti khusyuk. Tapi taklah bermakna bila kita tak khusyuk tu tak payah solat. Janganlah ada falsafah lepat pula. Bila tak boleh khusyuk tak payah solat. Mestilah masuk kat sini, mesti usaha cari ilmu ataupun usaha untuk mencapai tahap kekhusyuan tu. Tapi pokok sini adalah mesti khusyuk, mesti ikhlas. Sedekah kita mesti ikhlas. Ikutlah sikit ke banyak ke,
Tapi kalau tak ikhlas, tak ada apa. Tak ada makna di sisi Allah. Allah tak lihat. Kerana itu bukan ibadah yang dilakukan kerana dia. Jadi semua ibadah kena khusyuk. Tapi kata sahabat, apakah selawat sekali ni kena khusyuk? Jadi kata Nabi SAW, la. Tak. Tak sini bukanlah tak payah. Tak sini maksudnya tak wajib. Tak mesti kena khusyuk. Bal likulli musallin ghafil. Bahkan setiap orang yang berselawat dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai, dalam keadaan tak ikhlas. Wa yu'tihillahi amsal jibal. Allah akan bagi dia ganjaran sebesar gunung. Ganjaran sebesar gunung. Kita tengok kereta mahal pun, kereta Alphard ke, kereta Velfire, kita dah rasa kereta kerabat diraja besar je kereta ni, cantiknya. Macam mana kalau kita tengok benda sebesar gunung, emas sebesar gunung? Apa ganjarannya? Wallahu alam. Tapi Nabi sebut sebesar gunung. Allah bagi pada orang yang sekali saja selawat. Sekali saja. Bahkan wal malaikatu tad'u lahu wastaghfirulah. Dan malaikat akan doakan dan minta ampun untuk orang yang selawat sekali je. Itu tak termasuk lagi yang Allah balas 10 kali. Allah selawat ke atas dia 10 kali, tak termasuk lagi. Tapi Allah dah balas ganjaran setinggi gunung, malaikat akan minta ampun untuk dia. Dan kemudian ditambah dengan 10 kali Allah selawat ke atas orang. Selawat sekali sahaja. Wa amma iza kana hadral qalb. Adapun kalau orang tu dia boleh dia dapat khusyuk tu dalam selawat yang sekali tu, maka fala ya'lamu qadra dhalik illa Allah Ta'ala. Tapi di sini Nabi tak bagi tahu. Nabi kata, aku tak tahu. Tidak ada yang tahu melainkan Allah sahaja ganjaran yang paling sesuai untuk dia. Jadi besarlah sebenarnya. Besar. Jadi dapatlah kita ambil istifadah sini. Selawat adalah amalan yang tak banyak masalah. Kalau kita berzikir ke, subhanallah, alhamdulillah, depan orang, tiba-tiba orang dah pergi, kita berhenti. Kita tak ikhlas. Tapi kalau selawat, orang datang kita selawat, orang ramai selawat, orang masjid kosong ataupun duduk seorang-seorang tak selawat, tak ada masalah. Tak ada nilaian ikhlas ataupun tidak pada orang tu, tetap ada ganjaran ke atas diri dia. Jadi sebab itulah kebetulanlah kita baru sahaja melepasi bulan Rabiul Anwar, bulan yang ulama gelar dia bulan cahaya. Cahaya Nabi SAW, bulan kelahiran Nabi SAW. Jadi memang sebelum ni, tahun ni tidak sama dengan keadaan yang sebelum ni. Sebelum ni masjid-masjid, program-program dalam TV, bahkan anak-anak di sekolah semua dapat meraihkan selawat ke atas Nabi SAW. Tapi dah berbetulan kita di zaman COVID, kita tak dapat buat program besar-besaran, tak dapat buat perarakan ingat pada Nabi SAW. Tapi janganlah kita mengikat hati kita pada program. Tak ada program, kita lemau sikit lah, kita kurang sikit lah selawat. Ada program, kita jadi semangat. Janganlah kita mengikat hati kita dengan program. Kerana ni tujuan program pun diadakan, maulid sebenarnya diadakan adalah untuk menarik mereka-mereka yang lalai, mereka yang ingat, tak kenal ataupun lupa pada Nabi SAW sebenarnya. Jadi kalau kita juga ikat hati kita dengan program, masjid yang kena ada program dulu, baru kita nak rajin selawat, maka rugilah. Rugi. Sebab sepatutnya kadar yang paling sikit disebut oleh Imam As-Sakhawi di dalam kitab dia Qaulul Badi' fi salati ala Habib Syafiq. Jumlah yang paling sikit ataupun paling common lah untuk seorang awam berselawat ke atas Nabi ni, paling sikit adalah 300 kali sehari. 300 kali sehari. Jadi rajin-rajinkanlah selawat. Kalau 10 kali pun kita tak biasa buat lepas solat, maka rajin-rajin mulakanlah selawat. Sebab Nabi SAW di hari kelahiran baginda SAW pun Nabi tak minta kita bagi hadiah.
Dami tak minta macam setengah daripada kita hari jadi nak dapat hadiah. Hari jadi kena orang fikirkan hadiah untuk dia. Tapi Nabi tak minta hadiah. Nabi tak memerlukan pun hadiah kita. Tapi yang Nabi minta, yang mana untuk kebaikan kita juga di akhirat nanti adalah hanyalah berselawat atas baginda Nabi SAW. Nabi nak tolong kita, tapi kita kenalah juga tolong diri sendiri. Banyakkanlah selawat, mudah-mudahan dia menjadi amalan harian kita yang menjamin kedudukan kita di akhirat kelak. Allah alam, yang baik datang dari Allah, yang dapat buruk semua datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.